Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para pendengar sekalian. Hari ini podcast Nadi Malaysia segmen e-sukan episod yang pertama. Pada episod yang pertama ini kita akan membawa topik e-sukan sebagai peluang kerjaya. Bersama saya, kami sangat berbesar hati dan sangat berbangga kerana Encik Nur Azli bin Muhammad Daud, pengarah cawangan pembangunan sukan rekreasi, Bahagian Pembangunan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia Sukan, sudi hadir bersama kami untuk berkongsi dan juga menjawab mungkin beberapa soalan yang akan saya ajukan dan juga bagaimana e-sukan ini boleh dikembangkan khususnya di luar bandar, kerana seperti majoriti pendengar-pendengar podcast Nadi ini adalah di luar bandar. Dan saya pun baru balik daripada sebuah negeri kerana ada taklimat e-sport kepada sekolah. Ada dua soalan yang saya tanya kepada mereka, pelajar-pelajar. Yang pertama adalah apakah peluang kerjaya dalam e-sukan yang mereka tahu. So jawapan mereka jawab tu sedikit mengejutkan saya, kerana daripada 8 saya tanya, kira 5 atau 6 jawapan adalah pro player. Hanya 2 sahaja pasal content creator. Maksudnya di luar bandar ni saya nampak pengetahuan mereka terhadap pasal kerjaya dalam e-sport ni masih lagi pada tahap yang rendah. Jadi dihadapkan dengan podcast-podcast macam ni dan juga program-program yang dianjurkan oleh Kementerian Belia Sukan juga dapat menambahkan sikit ilmu ataupun pengetahuan kepada golongan-golongan belia bandar ni, supaya sekurang-kurangnya bila ada pengetahuan-pengetahuan ni, mereka tak semestinya perlu ke bandar untuk berhijrah mencari pekerjaan. Mereka berada di kawasan mereka sendiri pun mereka boleh mendapatkan peluang pekerjaan. Jadi sepanjang e-sport ni rasanya dah berkembang daripada, mungkin start daripada yang saya nampak lah, saya nampak COVID ada tu. Bila COVID berlaku, e-sport mula PKP. naik. Ya, PKP mula naik. Sebab orang tak boleh keluar kan. Betul. So semua main game. Betul. Dan terutama yang latest, bila ada tim yang menang dunia pula, lagi meningkat. Red Giant. Selangor Red Giant. Jadi minat terhadap e-sport tu semakin meningkat. Jadi sebagai satu agensi yang saya rasa pemantauan yang paling besar di Malaysia ni, KBS ni, rasanya kalau tak ada KBS, rasanya e-sport walaupun diminta damai, tapi kalau tak ada KBS, benda ni takkan menjadi peluang kerjaya yang besar. Jadi mungkin Cik Nur Azli boleh berkongsi lah sebenarnya untuk sebelum kita cerita pasal lebih lanjut pasal kerjaya ni, kita dulu pasal Cik Azli ke ni, peranan jabatan ke seumpamanya, mungkin boleh. Baik. Terima kasih Faizal. Kita kalau lihat Kementerian Belia dan Sukan, dia ada beberapa agensi. Biasa orang akan kenal dengan atlet Majlis Sukan Negara. Orang akan mungkin lihat dari segi Institut Kemahiran Belia Negara. Dan di KBS juga sebenarnya ada beberapa bahagian ataupun jabatan lain. Macam myself, kita bekerja di Jabatan Belia dan Sukan Negara. So di bawah Jabatan Belia kita ada beberapa bahagian lagi departmen. Bahagian belia, rakan muda, mungkin Faizal dulu pernah join rakan muda, jadi peserta ataupun sebagai penggerak. Dan kita ada juga bahagian sukan. Okey, jadi macam saya ni di bahagian sukan di bawah Jabatan Belia dan Sukan Negara, kita pecah lagi kepada beberapa kita panggil cawangan. Dan saya sendiri kalau di cawangan rekreasi tu, rekreasi ni nampak macam sempoi kan. Sukan rekreasi, apa benda sukan rekreasi. But in my cawangan, kita menguruskan pelbagai aktiviti sukan. Kalau nak ikut unit saya pula tu, ada sukan udara, Jal. Ada sukan darat. Sukan darat ni macam-macam lah kan. Lebih kepada rekreasi. Sukan air, saya ada motorsport dan juga e-sport. Okay, kalau kita nak narrow down ataupun nak lebih perincikan kepada e-sport ni, Jal, sebenarnya di KBS ada 3 pihak yang terlibat secara direct dalam e-sport. JBSN macam saya di bahagian sukan, kemudian kita ada Majlis Sukan Negara, dan kita juga ada e-sport integrated di bawah Impact. So 3 badan, tiga pihak ini memainkan peranan yang pelbagai masing-masing. Macam JBSN, Jabatan Belia ni, di bahagian sukan khasnya kita memang fokus kepada mass punya movement ataupun mass punya aktiviti, especially dalam e-sport. Kalau MSN pula, bila kita sebut MSN ni, kena ingat satu, MSN Majlis Sukan Negara is more on
high performance athlete. Atlet. So bila katalah atlet e-sport nak pergi SEA Game or ASEAN Game or workout or whatever, so MSN akan ambil peranan itu. Sama ada dia buat dalam bentuk bengkel, dia buat kejurulatihan, camp intensif dan sebagainya, itu di bawah MSN. Itu maksudnya atlet yang dah dipilih lah maksudnya. Betul. Atlet yang telah dipilih dia akan pergi ke camp yang diselaraskan, diuruskan oleh oleh MSN beserta dengan jurulatih-jurulatih yang dipilih yang telah ditetapkan. Manakala ESI ni is ibarat macam kita punya agensi, rakan baik kami lah, rakan kerjasama. Sebab dalam pembangunan e-sport ni sebenarnya kerajaan, khasnya KBS, kita telah gariskan beberapa plan strategik. Kita ada 5 plan strategik di bawah plan strategik pembangunan e-sport 2020 sehingga 2025, di mana masing-masing ada peranan. Kalau di JBSN tu sendiri, Faizal, kita ada 2 peranan utama lah. Satu sekali untuk menyediakan ekosistem kepada pemain-pemain e-sport, ekosistem yang sihat maksudnya, dan satu lagi kita nak pastikan pendidikan dan juga awareness kesihatan tentang penggunaan e-sport. That's why kalau you lihat program-program kami khasnya di JBSN ni, you lihat kita lebih kepada mass sport. Macam baru ni kita baru buat kejohanan e-sport sempena Hari Sukan Negara. So kita bawa semua player-player ni daripada negeri mengikut kontijen, yang mana menang di peringkat negeri tu kita bawa ke ke Putrajaya, dan mereka bertanding untuk mendapat juara kita kata juara peringkat kebangsaan lah. Tapi dia berbeza je lah. Kalau Peja biasa dengar pasal MyEL, MESL, e-sport National League dan sebagainya, itu kita consider by pro team. So masuk by pro team, dia tak represent state. Tapi yang di dalam Hari Sukan ni dia represent state. So tahniah kepada Pahang yang mana telah dinobatkan sebagai juara keseluruhan Hari Sukan Negara untuk e-sport pada tahun inilah. Dan dalam kalau Pejal ataupun untuk yang pendengar-pendengar kat luar sana nak maklum bahawa sebenarnya JBSN ni dia punya rangkaian besar di peringkat kebangsaan di Putrajaya, dan kita juga ada Jabatan Belia dan Sukan Negeri dan juga Pejabat Belia dan Sukan Daerah. Kalau di Borneo, di Sabah dan Sarawak, kita ada bahagian ataupun Pejabat Belia dan Sukan Kawasan di Sarawak. Jadi kita ada lebih 100 pejabat belia yang boleh didatangi pun, boleh di-engage oleh belia-belia khasnya kalau kita kata di luar bandar untuk datang bertanya sebenarnya apa sebenarnya yang JBSN, Jabatan Belia dan Sukan Negara, dan Pejabat Belia dan Sukan Negara boleh sediakan, boleh bantu mereka dari segi kita kata pengisian ataupun aktiviti berkaitan dengan e-sport. Okey. Maksudnya dah banyak lah. Maksudnya sejak daripada dulu lagi lah, dah banyak peluang-peluang dan juga aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Jabatan Belia Sukan Negara untuk komuniti khususnya. Tapi kalau dari segi macam kata di luar bandar khususnya macam topik kita hari ni, e-sport sukan sebagai peluang pekerjaan. Mungkin di bandar saya rasa tak ada isu sangat lah. Mereka nampak mereka memang dah terdedah dengan teknologi ni dah lama, dan mereka memang sentiasa dikelilingi dengan teknologi. Tetapi di luar bandar khususnya macam di Nadi ni mostly 90% adalah di kawasan luar bandar. Dan mereka kurang mendapat input ataupun informasi berkaitan dengan teknologi terkini. Contoh macam Grab, tak semua tempat di luar bandar ada Grab. Itu contohnya lah. Walaupun menampak simple, tapi contohnya begitu. Untuk isukan pula, macam saya cerita tadi lah, bahawa di luar bandar masih lagi pemahaman terhadap peluang kerjaya e-sport ni sangat rendah. Jadi apakah peluang-peluang mungkin ataupun yang inisiatif yang dilakukan oleh KBS khusus atau Jabatan Belia Sukan untuk memastikan bahawa luar bandar tidak ketinggalan dengan, mungkin ada talent yang bagus di luar bandar yang seperti tak ketinggalan untuk minta e-sport? Kita bercakap soal dunia elektronik, internet dan sebagainya. Kalau nak compare zaman kita dulu, saya tak tahu how old you are. So saya dah generasi Y, 40 lebih. Jadi dulu kita main tak ada online game. But now online game ni dah consider macam is a must. So everybody
termasuk yang budak-budak belia yang berumur 7 tahun, 8 tahun dah ada gadget mereka sendiri, dah ada handphone mereka sendiri. Jadi bagi saya untuk akses tu saya rasa mungkin sedikit lah dari segi keboleh capaian kepada belia-belia di luar bandar. Tapi saya rasa dari segi nowadays punya teknologis dan juga facilities yang ada, saya boleh katakan akses untuk menggunakan ataupun memainkan e-sport ni dah semakin penetrate, dah makin tembus ke luar bandar. Sebab saya rasa majoriti budak-budak ataupun belia-belia ni dah mula main pun Mobile Legend, paling tidak pun Betul. ML kan. Jadi kalau kita dulu kita main zaman kita ni, kalau kita sebut mungkin anak-anak adik-adik kat luar sana mungkin tak pernah dengar apa pasal Red Alert kan, Okay, Diablo, okay. Counter Strike. Tapi sekarang dah macam-macam, ML lah, Free Fire lah, apalah, Honor of King kan. Jadi game-game ni semua yang berbentuk online. Dan bagi saya lihat anak saya sendiri pun cukup lah. Anak saya duduk contoh di Dengkil, pinggiran bandar dekat dengan Putrajaya. So dia punya partner ataupun dia punya kawan dia adalah seorang nak consider macam saudara tu, saudara jauh. Tapi dia punya partner adalah daripada Felda. So sebuah Felda di Pahang, dan mereka akan online setiap malam. Oh, semalam Setiap malam. So saya risau juga ni, tak jadi apa anak saya ni kan, duduk main game. Tapi saya akan pantau lah dari segi masa dia apa semua. Sebab there is no point kalau kita nak halang mereka. Sebab macam saudara Faizal tanya tadi, peluang kerjaya, apa masa depan mereka, dan apa respon daripada belia-belia yang saudara jumpa. So bagi saya sebenarnya banyak ruang, banyak kerjaya, peluang kerjaya yang boleh mereka explore untuk mereka cuba di masa hadapan. That's why JBSN khasnya di bahagian sukan kita terpanggil, dan dalam merealisasikan ekosistem yang selamat, peluang kerjaya di masa depan, kita telah pun menggubal, merancang dan juga telah melaksanakan beberapa program. Yang terbaru, kita baru selesai 5 siri e-sport volunteer program yang kita buat secara zone. Zone because of mungkin dana kita tak mampu. Mungkin next year kita akan turun ke state untuk kita lebih dapat akses semua komuniti-komuniti yang seperti mana Faizal masukkan tadi. Itu apa peranan mereka tu? So dalam e-sport volunteer ni, kalau kita sebut volunteer, orang kata jadi volunteer siapa-siapa pun boleh kan. Okay, dia akan jadi sama ada jaga protokol kah, jaga pintu masuk kah, jaga VIP, jaga kursi. Tapi apa kelainan e-sport volunteer yang JBSM buat adalah kita memberi fokus yang pertama adalah kepada pendidikan tentang keselamatan di e-sport. Macam mana penggunaan mata, berapa lama boleh depan PC. Itu basic lah, basic. But apa yang saya nak tekankan dalam e-sport volunteer, kita juga menyediakan platform mereka untuk berperanan ataupun menjalankan tugas sebagai dalam satu ekosistem penganjuran acara tu. Apa yang mereka boleh buat? Sebagai contoh, you boleh jadi floor manager, you ada peluang untuk jadi technical crew yang jaga audio system, lighting dan sebagainya. You juga boleh jadi caster, kan? You juga boleh jadi coach. So selepas kita buat kursus ni dalam 3 hari, dan selepas kita buat 2 hari sesi pengenalan kepada volunteer, apa itu volunteer, kita sediakan maklumat asas dalam bentuk kelas, apa itu caster, coach, technical crew, marshal dan sebagainya. Dan hari ketiga kami sediakan mini kejohanan untuk mereka run sendiri projek tu. Partikel lah. Partikel. So apa yang saya nak sharekan, saya nak highlightkan bahawa bila mereka menyertai program e-volunteer e-sport ini, mereka akan lebih terdedah dan mereka tahu di mana mereka. Macam baru-baru ni saya jumpa seorang peserta daripada, tak silap saya, Shah Alam. Dia memang berminat dan kita nampak dia punya potensi dia sebagai floor manager contohnya, menguruskan pertandingan. So ini sekadar beberapa angle yang kami sentuh, dan sebenarnya banyak lagi di masa depan yang kami cuba bangunkan. So pengumuman terbaru kerajaan, kalau kita lihat sejumlah dana diperuntukkan untuk event bagi e-sport.
it's a good news untuk sukan dan juga industri e-sport itu sendiri. Dan di mana kalau di peringkat awal ni JBSN telah merangka pun. Kami dah since last 2 years kita dah cuba bangunkan modul kejurulatihan. Dan dalam modul kejurulatihan tu kita juga ada buat e-skill. Okay. E-skill ni tadilah lebih spesifik lah. You rasa you pandai bercakap, jadi caster lah. You rasa you tak suka show off kat depan, tapi you suka jaga technical machine dan sebagainya, you cuba jadi cruise. You tahu pasal perundangan apa semua, kita akan jadi dia marshal dan sebagainya. Dan mereka ini sebab target masa kami perancangan awal, kita ada program-program kesinambungan pejal. Jadi targetnya kita buat sebelum Sukma. Dan apa yang berlaku, best of the best peserta kita bawa ke venue-venue utama yang kita telah buat. Contohnya masa Hari Sukan, kita bawa mereka ni, volunteer tadi yang kami identify kepakaran mereka, kemahiran mereka. Kita sediakan platform semasa Hari Sukan untuk bertugas sebagai kita punya cruise, our marshal. Begitu juga di Sukma. Di Sukma Sarawak, kita bawa mereka juga. So yalah, dengan dana yang sedemikian, hanya berapa bilangan yang kita buat. So maybe next year kalau ada rezeki, ada ruang yang lebih, kita akan cuba perbesarkan dia punya ruang lingkup ataupun bilangan program ini untuk mereka khasnya di kawasan-kawasan luar bandar lah, untuk datang bersama-sama kita. Dan saya harapkah sambutan daripada mereka akan terus kepada program-program di bawah JBSN. Okey. Okey. Di Nadi ni pernah kita buat program e-sport di bawah Smart Services ni, di bawah Nadi. Pertandingan e-sport kita dah jalankan beberapa negeri. Minggu ni mula. Sebelum mula negeri ni, kita minta Smart Nadi buat saringan dulu. Buat saringan, pilih yang terbaik di mereka. Antara feedback yang kami dapat adalah komuniti sangat gembira dengan program yang taringan saringan. Walaupun saringan tak menang tak apa, sebabnya bagi mereka di luar bandar ni, khususnya feedback, ini pertama kali mereka dapat join tournament walaupun kecil. Jadi saya nampak di situ bahawa di luar bandar ni, mereka mungkin ada pertandingan di negeri-negeri, cuma mungkin mereka tidak tahu ada pertandingan itu, tak ada peluang, ataupun mungkin mereka takut nak mencuba sebagainya lah. Tapi bila Nadi ni buat, sebab Nadi dekat dengan komuniti, dah biasa, diorang kenal petugas Nadi. Jadi mereka sanggup nak kumpul ramai-ramai, main untuk tournament. Tapi yang saya tersentuh, kata diorang seronok-seronok, tak kisah menang kalah tak apa, yang penting dapat main, dapat tournament. First time rasa tournament tu, saya rasa rupanya program ni walaupun nampak simple, tetapi memberi impact yang sangat besar kepada sebab tahun ni punya range umur dia adalah 18 tahun ke bawah. So kata mereka sebenarnya kata walau tak kisah menang tapi sanggup nak main sebab first time rasa pertandingan. Rupanya peluang-peluang macam tuan kata tadi, ada peluang-peluang semua seumpamanya, mereka kurang dapat pendedahan. Jadi rasanya bagaimana macam komuniti luar bandar ni, mereka boleh dapat info yang lebih banyak berkenaan dengan isukan khususnya. Okey, kepada adik-adik, anak-anak yang kat luar sana, pesanan ringkas daripada saya. Sekiranya betul-betul minat, dua perkara yang perlu adik-adik, anak-anak lakukan. Pertama sekali, hampirilah, dekatilah pejabat belia dan sukan, sama ada di daerah, di bahagian atau di negeri. Semua maklumat kita ada. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dapatkan maklumat-maklumat lagi tentang kejohanan, pertandingan dan apa-apa peluang yang ada dalam e-sport, sertailah persatuan-persatuan sukan e-sport negeri. Sebab saya berani janji, berani declare di sini bahawa di setiap negeri kita ada persatuan e-sport negeri. Saya tak kata kelab. Nak masuk kelab pun tak ada masalah. Dan bagi setengah lokasi, kita juga ada e-sport hub. Yang mana e-sport hub ni dikawal selia oleh Persatuan E-sport Negeri dan difunded oleh kerajaan, hasilnya melalui MSN. So sebenarnya ada, tapi mungkinlah bagi setengah kawasan yang besar macam Perak, macam Sarawak, nak akses e-sport hub dia tak banyak, jadi dia pergi 1-2. Jadi Rijal, untuk di masa depan perancangan kita juga nak pastikan supaya e-sport hub ini diakreditasikan. Untuk apa Jal? Sebab e-sport ni dia bermula daripada CC,
e-sport hub ni, cyber cafe. So cyber cafe ni dia ada beberapa konflik lah. Kadang-kadang dia sama ada di hiburan, ada setengah ada penyalahgunaan, jadikan pusat-pusat perjudian dan sebagainya. Tapi apa yang cuba kerajaan nak buat melalui JBSN adalah kita nak akreditkan bersama dengan Persatuan Induk Malaysia E-Sport Federation, supaya keistimewaan dia adalah salah satu parents ataupun player-player e-sport sendiri tahu bahawa ini adalah pusat e-sport ataupun e-sport hub yang telah diakreditkan, disahkan oleh kerajaan. Yang pertama. Yang kedua, di e-sport hub ni nanti kita akan jadikan satu garis panduan, satu kriteria bahawa di e-sport hub ni mesti ada sekurang-kurangnya seorang jurulatih. Okay. So maknanya dia datang main, and then dalam masa yang sama dia akan dapat coaching. Coaching sama ada strategi ke, how to play, everything lah. Dan juga termasuk beberapa tentang e-medica dan sebagainya. Dan yang ketiga, Faizal, kelebihan akreditasi ini adalah dalam sistem pencukaian negara dia ada beza. Bila sesuatu itu dikategorikan sebagai hiburan, rekreasi ataupun sukan. Okay. So ada perbezaan dari segi cukai juga, dan saya harap benda ini akan lebih merancakkan lagi lah pembukaan e-sport hub. Sekarang ni banyak. Cuma kadang-kadang dia rasa dia aku nak buat e-sport sikit, aku nak buat CC sikit. Kan? So ada setengah dia memang buat e-sport tapi dia is more on commercial. So orang datang bayar untuk main, tapi bukan, dia tak ada e-sport hub. Ya, itu beza dia, Faizal. E-sport hub dengan pusat komersial. E-sport hub ni dia akan ada coaching, dia akan ada sesi tertentu, training dan sebagainya. Yang itu kita cuba develop dan kita cuba dapatkan akreditasi. Okay. Cuma itulah saya rasa antara cabaran utama dalam e-sport ni sebenarnya yang saya nampak adalah dari segi kesedaran daripada keluarga, parent lah, mak bapak. Mungkin ada menganggapan bahawa walaupun dah ada terbukti bahawa ada kejayaan di peringkat antarabangsa, seperti Selangor Jaya menang world kan, dan juga sukan e-sport pun dalam sukan Asia pun kejohanan peringkat atas masa pun ada. Tapi mungkin dah setengah ibu bapa masih lagi beranggapan bahawa e-sukan ni merupakan satu benda yang melalaikan, yang tak ada hala tuju, tak ada masa depan. Utamanya mereka kata e-sukan ni, sukan tak penting lah, you kena belajar, you abaikan benda ni. So mungkin mak bapak menganggap benda ni melalaikan semuanya. Dia bukan sakat melalaikan je. Dia ada satu lagi, apa ni, kalau kita biasa dengar e-sport ni non-physical, non-contact punya sport. Jadi dia macam ada stigma, main e-sport tak sihat, main e-sport dan sebagainya. That's why, Jal, melalui approach JBSN, kita cuba bawa pendekatan physical game. So contoh jalan dalam Hari Sukan Negara baru-baru ini yang dibuat di Putrajaya. So semua player ni kita wajibkan mereka bermain futsal dahulu. Oh, okay. Maksudnya hari yang pertama tu kau main game fizikal dulu, futsal. So Terengganu menang contohnya. Okay. Tapi semua atlet e-sport main futsal dulu, ikut normal punya pertandingan dan sebagainya, main. So hari kedua baru dia main e-sport yang betul. Dan kalau ikut trend semasa, Faizal, sebenarnya sekarang ni dalam senario sukan negara dia banyak modified sport. Modified sport ni maksudnya dia sukan-sukan tertentu yang telah dimodifiedkan mengikut cita rasa masing-masing. Okay. Kita ada jom bola, kita ada pickleball, now kita ada foot golf. Dan untuk makluman semua adik-adik, kita ada Figital games. Figital ni dia very interesting. Last year saya pergi ke Kazan, Rusia, untuk demo. So kerajaan Rusia panggil untuk Malaysia lihat Figital game ni macam mana dan potensi untuk Malaysia bawa. Dan saya ada dah beberapa siri perbincangan dengan bahagian dasar di kementerian, dengan Persatuan Induk e-sport untuk kita bawa semula Figital ni ke Malaysia. Figital ni very interesting. Tapi ada setengah tu menyerahkan juga. Maksud saya interesting ni, kalau tadi saya cerita you main futsal you main futsal tapi dia bukan futsal fizikal tu full time, tak. You main futsal half time physical, another half time you akan main e-sport. Okay. Itu nampak macam interesting. Tapi yang saya kata menyeramkan, contoh you main martial art. Boxing lah bahasa mudah kan. Martial art or F3 Muay Thai, fighting. You fight dalam e-sport je dulu. Okay lagi.
Then habis sampai satu tempoh, ring tu akan turun, you lawan lah Malaysia dalam gelanggang yang betul. Okay. Itu yang agak menyeramkan. Jadi kalau you rasa you memang atlet, Malaysia, you boleh mencubalah. So kita tak nafikan mungkin di kalangan football player kita yang sebenarnya begitu hebat dalam e-football. Maybe sebab kita tak explore, kan? So benda-benda macam ni lah sebenarnya yang kita akan cuba ketengahkan, Rizal, untuk kita sebarluaskan kepada peringkat komuniti lah. Okay. Jadi topik kita hari ni pasal kerjaya kan. So adakah e-sport ni dalam masa 5-10 tahun akan datang, peluang kerjaya dia akan meluas ataupun e-sport ni mengikut musim saja untuk terutamanya kerjaya lah. Okay. Kalau ikut naratif sesuatu sukan dalam mana-mana negara pun, semuanya bermula dengan sukan baru, modified sport dan sebagainya. So e-sport ini di dalam Malaysia masih dikategorikan sebagai sukan baru. Okay. Jadi dia kerajaan ada satu peruntukan khas untuk pembangunan sukan e-sport ni yang kita harapkan dapat menyuntik pembangunan sukan e-sport dan khasnya dalam memastikan kewujudan ekosistem e-sport itu sendiri. Jadi di dana khas ni kita tak tahu, mungkin kita tunggu bajet dalam just around the corner sikit hari lagi, sama ada terus dikekalkan ataupun ada penambahan dan sebagainya atau sebaliknya. Jadi dari segi karier, saya juga sebenarnya nak ambil kesempatan ini nak berterima kasih kepada big player, industri player kan, yang khasnya publisher lah. Publisher yang kita tengok banyak invest dalam pembangunan e-sport ni. Sebab kalau harapkan dana kerajaan tak banyak je kan. Jadi big industri player ni lah yang terus memacu pembangunan sukan e-sport. Mereka mengadakan pelbagai siri tournament, pertandingan, kejohanan ataupun apa-apa juga sesi bersama dengan pemain-pemain. Kalau kita lihat e-sport ni bukan setakat dimainkan di mall-mall, sekarang di universiti pun dah ada, di sekolah pun dah ada, di pelbagai ruang. Hatta kalau you pergi satu majlis simple pun dia akan buka satu, kita nampak macam satu kemah kecil je kan, Mobile Legend main kan. Apa yang ramai sangat dekat Mobile Legend, rupanya semua pakai main ML kan, kemah tu. Tapi saya nak ceritakan bahawa dia sukan yang sebenarnya senang untuk dicapai. Jadi cuma tanggungjawab sekarang ni apa yang JBSN cuba bekerjasama dengan MESF, Malaysia E-Sport Federation, adalah kita nak pastikan macam mana konsep Faizal tadi, pastikan supaya maklumat yang betul, kaedah yang betul, pendidikan yang betul tentang permainan e-sport ini. Sebab kebanyakan momok kan kita dengar, main e-sport you mata juling, main e-sport you tangan terketar-ketar, main e-sport you jadi cepat rabun dan sebagainya, main e-sport you akan tertinggal dalam pelajaran. Tak juga. Kita punya gold medalist SEA Games, Dr. Yu, doktor, seorang yang profesional, boleh gold medalist kan. Tapi dari segi timing, penggunaan masa dan sebagainya, pengagihan masa dan sebagainya, that's why kita JBSN bersama dengan MESF dan juga USIM, kita telah bekerjasama develop satu modul kita panggil e-Medica. So kalau program-program jabatan di bawah JBSN, khasnya kita akan selitkan unsur-unsur ni, komponen-komponen e-Medica ni. Very interesting je kalau kita dapat bawa ni bersama ke luar bandar, khasnya parent ataupun di pihak sekolah, untuk sesi awareness ataupun education tentang cara yang betul untuk main dalam e-sport, cara penjagaan kesihatan apabila you terlibat dalam e-sport. So semua tip, kaedah, kesan-kesan saintifik pun kita kongsikan. So yalah, saya sebenarnya memang perancangan saya, kita nak perluaskan kursus ataupun bengkel e-Medica ni kepada semua komuniti. Hasrat saya begitulah Rizal, tapi yalah, kita bergantung juga pada dana yang ada. Dari segi pembangunan, kemajuan e-sport di masa hadapan, kalau kita lihat kejayaan ataupun kita panggil vibe yang dicetuskan oleh Red Giant Selangor, telah meningkatkan satu fenomena, satu semangat, satu harapan kepada generasi muda negara untuk terlibat dalam e-sport. Sebab
Wang kemenangan dia berapa? 1 juta USD. Oh, dengar dekat 4.6 juta Malaysia. Itu yang kita tahu. Dan kalau saya just nak share, saya sempat turun untuk tayangan big screen masa perlawanan akhir tersebut. Saya sendiri terkejut sebenarnya. Tak sangka dia punya sambutan, kehadiran penonton untuk menyaksikan big screen final Mobile Legend ni dah macam luar biasa. Di Shah Alam Seksyen 7 kita tengok ada sebuah restoran tu. Kalau kita bila kerajaan buat event-event macam ni, biasanya kita terpaksa kerah orang. Penuhkan kursi kan. Penuhkan. Tapi dalam senario itu saya juga dihadiri oleh Exco Belia dan Sukan Negeri Selangor. Kita bersama dengan kepimpinan KSU, KBS. Kita menyaksikan kehadiran yang luar biasa, Jal. Penuh kedai tu, restoran tu. Parking tu siap. Datang lagi, cari kursi sendiri, duduk bersipur. Aku macam, this is something yang dulu kalau kita expect mungkin bila pasukan-pasukan bola yang kuat datang lawan final, ramai orang macam tu. Betul. Tapi now, e-sport dah mampu mengajak belia-belia ni datang bersama-sama. Dan kalau kita lihat traditional sport seperti bola sepak, hoki dan sebagainya, badminton, kita akan nampak satu pattern kehadiran hasilnya dari segi bangsa lah. Saya dalam Mobile Legend ni kehadirannya multi-racial. Semua ada je. You nak dengan India, Melayu, Cina, semua ada. Sebab ML ni dimainkan oleh semua. Betul. Ini yang membuka hati kerajaan, khasnya kami di pihak JBSN, untuk terus memberikan tumpuan dalam e-sport ni. Dan dari segi perancangan tu, insyaAllah kita akan menyediakan platform-platform tertentu daripada beginners kepada intermediate dan juga pro player. Macam saya sebut awal-awal tadi, kalau Faizal teringat, fokus JBSN, kami di JBSN bahagian sukan untuk mass development, mass sport development. Dan ada pihak lain yang akan sambut untuk pro team dan sebagainya, iaitu saya ulang semula, e-sport integrated, ESI. Dan untuk high performance, Majlis Sukan Negara akan cater. So rancangan 5 tahun kita sebenarnya plan induk strategik pembangunan e-sport negara akan berakhir tahun depan. Dia start SIN 2020 dilancarkan pada masa itu di Dewan Chancellor UM. Saya ingat lagi. Oleh menteri pada masa itu. So sekarang tahun depan dia akan memasuki tahun terakhir. Jadi dalam masa sekarang ni kita dah buat beberapa kajian yang diketuai oleh ESI ni untuk mengkaji dan menyediakan garis panduan dalam membantu public community mencapai 5 pelan strategik ni. So maybe after 2025 kita akan bangunkan ataupun kita akan dedahkan satu pelan induk yang baru. Sebab this pelan induk 2020 hingga 2025 dibuat semasa e-sport baru nak bertapak secara sahnya sebagai sukan di Malaysia. So after 5 years, saya rasa maybe satu ekosistem baru, satu perubahan yang lebih drastik yang akan dibawa oleh kerajaan dalam memastikan e-sport ini mampu duduk sama tinggi, sama tanding dengan sukan-sukan yang lain. Dan saya secara peribadi mengharapkan supaya sukan e-sport ni mampu berdiri sendiri selepas ini dengan apa inisiatif, apa fasiliti yang telah disediakan oleh kerajaan. So kalau kita lihat juga, saya nak kongsi dari segi penglibatan penggunaan, dari segi data pun. Kalau nak lihat kita rakyat Malaysia ada berapa Jal? Ada 32 juta orang contohnya. Kan? Tapi sebenarnya pemain e-sport yang berdaftar dalam rekod kita 20 juta orang. Ramai. Maknanya melebihi separuh populasi kita. Tapi kita fahamlah, because peranti kan, dia kajian mengenai peranti tu, mungkin seorang tu ada 2 peranti, 2 akaun atau 3 akaun dan sebagainya. Jadi this industry bukan setakat game sukan semata-mata, e-sport semata-mata, tetapi sebenarnya dia ada dia punya ekosistem dia, melibatkan peranti, melibatkan teknologi, melibatkan dewan, melibatkan produk, barangan dan sebagainya. Dan you jangan lihat Jal bahawa e-sport ni sukan semata-mata. Tak, sekarang ni kalau produk ni salah satu produk yang agak terkenal. Kita patut bangga kita ada Todak. Sebut Todak walaupun pelbagai
aktiviti yang dibuat oleh Todak, tapi orang tahu Todak is satu brand dalam e-sport. Ada lagi brand-brand lain dan kita cuba bawa juga. Dan nak kata baru tidak, sebenarnya dalam masa yang sama kita dah ada pun publisher software games ni yang owned by Malaysia. Azimuth yang dibuat kerjasama dengan MDEC untuk hasilkan. Dan tak silap saya bulan 7 baru-baru ini kita telah mendapat persetujuan dari pihak UPSI. Vice Chancellor sendiri telah memberikan satu grant dana untuk membangunkan satu perisian game berasaskan kita punya brand Malaysia. Okey, menarik. Maksudnya je lah apa yang katakan brand Malaysia ni. Contohnya kalau sekarang kita tengok watak macam-macam hero nama lah itu. Okay. Tapi kita nak hero tu mungkin lepas ni hero apa? Hang Tuah. Hero apa? Hang Jebat. So kita nak model macam tu dan sedang dalam peringkat penyelarasan perbincangan dengan di bawah satu fakulti di UPSI tersebut, dan kita harapkan grant yang telah diluluskan kepada fakulti tersebut dapat melahirkan satu perisian baharu berlatar belakangkan Malaysia. Kan macam kalau kita tengok siri animasi, kita dah ada Boboiboy, kita dah ada Upin dan Ipin, dan lepas ni kalau mungkin Jal perisian tu juga mungkin kita akan ada perisian Capri, e-racing Capri contohnya. Kan? Okay. Jadi nampaknya daripada apa yang Encik Nur Azli sampaikan tadi, ekosistem tu maksudnya untuk peluang kerjaya, banyak sebenarnya peluang-peluang yang ada yang bukan setakat professional player ataupun pemain e-sport sendiri. Ekosistem seperti kata nak jadi nak buat designer sekarang supaya banyak. Saya pun sebenarnya pada bulan 8 hari tu berkesempatan pergi ke Todak Academy. Kemudian salah seorang pegawai tu tunjukkan saya satu kelas. Dia kata ada 2 orang pelajar yang join dia punya kelas tu. Dia merupakan pelajar yang ketinggalan di universiti dia. So bila pergi ke kelas tu, SKM tu yang khusus ditawarkan dia Todak Academy tu, dia bertunjukkan hasil yang baik. Maksudnya ada peluang pendidikan, peluang kerjaya yang luas dekat di Malaysia khususnya, yang boleh diterokai oleh komuniti luar bandar khususnya. Cuma mungkin sekarang masih ulang balik, mungkin mereka punya pengetahuan ataupun dapat info tu mungkin tak meluas lagi. Namun dengan ada Nadi ni yang mostly 90% berada di luar bandar, kami pun akan cuba usahakan pastikan mungkin ada kerjasama yang boleh antara KBS dengan pihak Nadi untuk sebarkan balik maklumat-maklumat ni agar peluang-peluang kerjaya yang ada bukan setakat programmers, boleh jadi designer, jadi graphic designer, jadi content creator, boleh menambahkan mereka punya pengetahuan supaya tidak perlulah mereka komuniti luar bandar ni nak pergi ke bandar semata-mata nak cari pekerjaan. Betul. Mereka berada di kampung pun mereka boleh mendapat pendapatan dan dekat dengan keluarga mereka. Itu yang penting, supaya tak adalah kita pergi ke kampung tengok orang-orang yang berusia bergemas saja yang tinggal, belia tak ada, bila ada program tak ada orang. Betul. Jadi mungkin dengan masa yang singkat yang tinggal ni, mungkin ada sedikit harapan ataupun pesanan yang boleh disampaikan kepada komuniti luar bandar khususnya, terutama dari aspek peluang kerjaya, dan juga mungkin pasal sedikit kesedaran kepada mungkin kepada belia-belia atau pelajar-pelajar. Okey, masih Jal. Kalau harapan kita mengharapkan supaya semua pemain-pemain e-sport khasnya dan juga kepada mereka yang berada sekitar mereka, maksud saya keluarga ke rakan ataupun pegawai-pegawai yang berkaitan, sentiasalah mengikuti perkembangan dan juga maklumat yang disediakan oleh JBSN, Jabatan Belia Rasukan Negara, oleh MSN dan juga e-sport integrated. Dan sebenarnya banyak aktiviti yang kami buat, sama ada di bandar, di luar bandar. Cuma mungkin dia punya ketembusan maklumat tu tak sampai dan sebagainya. Dan saya mohon kerjasama kepada semua untuk bersama-sama dengan kita dalam memastikan ekosistem e-sport ni dapat kita bangunkan, dan you all semua di luar sana bersama-sama dengan JBSN untuk memastikan e-sport di Malaysia akan mencapai satu tahap yang lebih baik, yang lebih cemerlang, baik sama ada dalam bentuk pertandingan ke, dalam bentuk industri ke, dalam bentuk kerjaya ke, supaya benda ini semua akan bantu bersama-sama membangunkan
industri dan juga sukan dalam negara. Dan kita juga mengharapkan kejohanan-kejohanan yang dibuat oleh pihak-pihak publisher juga. So publisher pun sebenarnya peranan yang amat penting sebab mereka adalah pemegang taruh yang utama perbelanjaan. Saya tahu dia yang punya investment dalam Malaysia agak besar. Jadi saya harap turutlah bersama-sama dengan kerajaan dalam memastikan selain kita buat kejohanan-kejohanan besar, kita turun juga ke komuniti-komuniti di luar bandar untuk pastikan akses mereka ini mendapat player-player baru dan sebagainya. Dan juga kepada agensi-agensi kerajaan yang lain yang bersama-sama, kita tahu selain daripada Kementerian Komunikasi, kita juga ada Kementerian Luar Bandar, kita ada juga Jabat Jakwa yang juga fokus pada komuniti tertentu, orang asli dan sebagainya. Saya ingat banyak-banyak program yang telah dibuat dalam e-sport ini sebenarnya, dan kita perlu duduk bersama, kita perlu selaras bersama untuk pastikan sumber dan dana kita dapat diterjemahkan dalam bentuk yang betul dan memberikan manfaat kepada semua orang, khasnya dalam mereka yang terlibat dalam industri dan sukan e-sport. Okey, terima kasih Cik Nur Hazli. Jadi sebagai kata penutup adalah teknologi itu bukanlah menutup peluang kerjaya. Seperti orang mula heboh kata AI akan mengurangkan peluang pekerjaan. Jadi dengan teknologi sebenarnya kalau kita pandai mengawalnya, pandai menggunakannya, ianya akan menambahkan lagi peluang-peluang pekerjaan yang ada. Terutamanya dari segi kemahiran, dari segi berfikir semuanya lah. Jadi harapan saya juga, harapan kami lah dari Pak Nadi juga, semoga program-program yang dilaksanakan oleh KBS dan juga melalui JBSN akan dapat membantu komuniti luar bandar khususnya lah. Di bandar saya rasa mungkin tak ada masalah, di luar bandar khususnya, agar mereka pun dapat merasai apa yang dapat dirasai di orang-orang di bandar, dan seterusnya dapat membantu diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka. Okey, sikit saya ambil kesempatan ni Jal dan juga kepada pendengar-pendengar di sana, khususnya bagi golongan wanita. Oh, wanita. Remaja wanita. Okay. Saya nak promo sikit. So jangan ketinggalan, kita akan menganjurkan satu kejohanan My Ladies E-Sport. My Ladies E-Sport. Okey. Spesifik penyertaan untuk wanita. Okay. Sebab kadang-kadang ada rungutan wanita ni tak diberi peluang dan sebagainya, tak ada kesempatan nak bertanding, tak boleh setinggi lelaki dan sebagainya. Jadi JBSN melalui KBS kita buat satu kejohanan khusus untuk My Ladies E-Sport 4.0 akan bertempat di Matret, saya Matret di Kuala Lumpur pada 26, 27 dan 28. 4.0 mana dah 4 kali buat dah? Sorry? 4.0. Betul, dah 4 kali buat dah. Okay. Jumpa nanti. So saya harapkan setiap negeri dapat menghantar. You all kalau rasa you berbakat, player-player wanita ni, pergilah ke Persatuan E-Sport Negeri. Rujuk mereka macam mana nak sertai dan sebagainya. Adakah mereka boleh mewakili negeri dan sebagainya. Sebab kita akan ada sesi pemilihan juga di peringkat negeri sebelum sampai ke My Ladies 4.0 yang dalam perancangan kita akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri YB Hanayo. Okey. So jangan terlepas peluang, jumpa anda di sana. Okey. Mana golongan wanita yang rasa seperti kata Cik Nur Aziz tadi, sebelum tak ada peluang. Mungkin saya pun first time dengar sebenarnya benda pertandingan ni. Dah 4.0 ada 4 dah ni. So mana mungkin sebelum ni di luar bandar khususnya yang tak pernah dengar, ini ada peluang. Mungkin tak first time cuba ni, mungkin dah tak ada nak dapat wakil, tapi at least merasai pengalaman tu dan rasa seronokkan tu. Betul. Mungkin next time cuba lagi. Betul. Alright, saya rasa itu sahaja pengusian. Kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Semoga apa yang baik pada sesi kali ini diambilkan sebagai nak jemput hari-hari pun boleh. Ya, boleh. InsyaAllah jika ada peluang. Okey, semoga semua mendapat, tak banyak, sikit dapat manfaat daripada podcast ini. Terutamanya mungkin terbuka minda lah keluarga ke berkenaan dengan e-sukan ni bukanlah satu jenayah yang perlu ditakuti, tetapi satu benda yang boleh menyumbang kepada kemajuan diri, keluarga dan juga negara khususnya. Okey, jumpa lagi. Terima kasih.